Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam rakaman sesi PR kita Bahasa Melayu Dikten 1 18 hari bulan 3 21. Alhamdulillah, kita akan tengok kandungan PR kita pada hari ini. Okay, kandungan pertama kita nak tengok tema dan tajuk. Lepas tu kita akan tengok sesi indaksi, itu pencetus kita untuk belajar hari ini. Kita akan menulis dua isi karangan ucapan. Kita akan tengok penilaian. Okay, sebagai sesi indaksi, cikgu akan tanya pertanyaan, adakah jenis karangan lain, adakah wujud jenis karangan yang lain yang sama dengan karangan ucapan. Okay, cikgu melaksanakan PDPR hari ini dalam dua bentuk. Pertama, melalui video rakaman dan yang kedua, kita guna Google dokumen. Sekarang ni kita tengok awak tengah merespon atau memaklum balas. Kita mulakan tadi dengan minta nama. Okay, kamu dah tulis nama, lepas tu kamu dah jawab salam dan cikgu tanya adakah wujud karangan yang sama dengan karangan ucapan. Ya, sekarang ni tengah ada yang dah jawab dan cikgu bagi bantuan kat kamu. Cikgu tak ada, itu seperti pidato, syarahan, kerana mempunyai format yang sama. Itu ada pendahuluan yang mempunyai kata alu-aluan. Setiap isi ada kata penghadapan dan boleh tambah kat isi pantun dan pantun, kita boleh tambah pantun, kita boleh tambah pepatah. Okey, dan akhir sekali kita ada ucapan terima kasih dekat penutup. Okey. Untuk sesi indaksi, cikgu minta kamu tonton video indaksi dan kamu tulis nama dekat sini. Okey. Sekarang ni sebagai rakaman, cikgu akan tunjuk video indaksi dekat dalam rakaman ini. Okey, kita tengok rakaman video indaksi. Okay, agak-agak berkenaan apa ya. Okay, kamu tekan bahagian ni, kamu akan sampai ke video indaksi yang akan cikgu share. Sekarang cikgu share dengan suara. Share dengan suara. Kamu akan bersedia tengok video indaksi ni. Nanti kamu melalui video indaksi ni, kamu dapat idea ataupun gambaran secara wujud, secara yang kamu boleh nampak, kamu boleh lihat untuk kamu tulis karangan ucapan nanti yang mempunyai kata alu-aluan, kata penghadapan. Kamu akan dengar nanti video ni, okey? Sekarang cikgu share sekali lagi, moga kamu boleh dengar dengan baik. Sedia. Rahim, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang Bismillahirrahmanirrahim, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin mencari calon isteri, tetapi untuk membawa anda semua untuk kita sama-sama memahami, menyelami dan mendalami mauduk bicara yang berbunyi kebejatan moral, petanda keruntuhan tamadun. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara pengerusi, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, div-div kehormat yang disanjungi. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera buat anda yang sudi melapangkan masa. Apa khabar penutur bahasa Melayu tercinta? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, menurut Profesor Syed Hussein Al-Attas dalam buah fikirnya yang berjudul Intellectual in Developing Societies, kebejatan moral merupakan satu bentuk fahaman negatif yang telah mengikis pengamalan nilai moral dan pembentukan insan serta menghakis pembudayaan ilmu pengetahuan. Set tingkah laku luhur sudah tidak dijadikan fahaman, sebaliknya terus disisihkan. Dan apabila kita berbicara tentang petanda keruntuhan tamadun, kita sebenarnya perlu untuk memahami
bahawa istilah tamadun ini berasal dari perkataan Arab, madain atau madana, yang telah menggabungkan aspek keluhuran budi bahasa dan ketinggian akal fikir manusia dalam mengimbangi kemajuan material yang dimiliki oleh sesebuah bangsa dan negara. Kerana apalah gunanya kekayaan material semata-mata? Tetapi sayang, masyarakatnya kontang dari pengisian jiwa dan pembangunan minda. Tuntasnya, kebejatan moral petanda keruntuhan tamadun berkehendakkan kita untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan pengamalan nilai moral dan nilai murni sebagai asas pembentukan tamadun yang berkualiti. 3 zaman berbeza akan kita telusuri bersama. Pertama, zaman keagungan yang perlu untuk dicontohi. Kedua, zaman kejatuhan yang perlu untuk kita insafi. Dan yang ketiga, kita bermuhasabah diri menilai isu yang berlaku hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, pertama, zaman kegemilangan. Heraclitus, ahli falsafah Greek kuno, menyatakan bahawa pengamalan nilai moral yang dilengkapi dengan pembudayaan ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pemerintahan yang berpasakkan keadilan serta ruang lingkup kehidupan yang dihiasi dengan warna-warna keprimanusiaan merupakan satu bentuk pakej yang tidak boleh untuk dipisah-pisahkan. Ibarat irama dan lagu, ibarat isi dan kuku. Kesemua itu perlu untuk sama dipacu bagi membina sebuah tamadun yang jitu. Buktinya, bagaimana kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyah misalnya adalah disebabkan oleh masyarakat Islam ketika itu yang mempunyai semangat kecintaan dan penghayatan yang tinggi terhadap setiap bait ilmu yang dipelajari. Hinggakan kota Cordova dan kota Andalus telah diangkat menjadi pusat pengembangan ilmu senjagat yang disegani dan dihormati kerana ilmu yang dimiliki oleh tamadun Islam sebelum ini. Lantaran menyedari akan hakikat ini, pelbagai strategi dirangka, pelbagai usaha telah direncana. Dari pelan induk pembangunan pendidikan hinggalah usaha untuk membangunkan pusat kemahiran, segala-galanya kita laksanakan bagi memastikan rakyat tidak ketinggalan. Hari ini, ilmu telah kita miliki. Persoalannya, adakah ia sudah diaplikasi selaras dengan apa yang kita pelajari? Anda jawab. Kedua, zaman kegemilangan yang wajar untuk kita contohi dan kita perlu beralih. Bagaimanakah keadaan yang perlu untuk diinsafi? Pernahkah kita sedari bahawa jatuh dan bangunnya sesebuah tamadun bangsa ditunjangi oleh aspek kepribadian yang dimiliki oleh sesebuah bangsa itu sendiri? Dari corak pemerintahan seorang raja hinggalah pengabdian seorang hamba, daripada kejujuran seorang pemimpin hinggalah ketaatan kelompok yang dipimpin. Kesemua daripada mereka perlu untuk menjadikan nilai murni dan integriti sebagai asas jati diri. Edward Gibbon menerusi The Decline and Fall of the Roman Empire menceritakan bagaimana Maharaja Lucius Septimius Severus telah menanam bibit-bibit kehancuran Empire Rome melalui masalah korupsi dan penyalahgunaan kuasa di era pemerintahannya. Kehidupan rakyat tidak terbela. Yang kaya terus kaya, yang bapa terus derita. Akhirnya Empire Rome tidak ke mana. Hari ini mereka hanya tinggal pada nama. Di Malaysia, saya cukup berbangga apabila kepemimpinan berintegriti dijadikan asas utama. Pelan integriti nasional telah dilaksanakan bagi menjaga kebajikan rakyat jelata tanpa mengira bangsa, agama dan juga budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, kita perlu bermuhasabah diri menilai isu yang berlaku hari ini. Pertama, dunia pada hari ini sememangnya diakui hebat dari segi pembangunan materialnya. Benar, persaingan untuk mendapatkan kekayaan memang berlaku di mana sahaja. Namun tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita layak untuk dikatakan sebagai manusia dan bangsa yang bertamadun sekiranya pengamalan moral tidak turut sama diadun? Bertamadunkah kita sekiranya pembangunan ekonomi yang dijana telah menghalalkan alam sekitar diseksa dan diperkosa hanya kerana kerakusan tangan-tangan manusia? Bertamadunkah kita sekiranya senjata canggih yang dicipta telah menghalalkan kekejaman, penindasan dan pembunuhan ke atas mereka yang tidak berdosa? Dari isu serangan pengganas di Mumbai hinggalah pertelingkahan antara Israel dan Palestin, adakah itu yang kita katakan sebagai tamadun dan kita bangga-banggakan?
Anda jawab. Konklusinya, hadirin dan hadirat, dunia pada hari ini sudah penat menyaksikan masalah sosial yang semakin melarat. Seks bebas sudah dijadikan adat. Hubungan sejenis mula mendapat tempat. Untuk menjadi hebat, ilmu tidak lagi diangkat. Sebaliknya korupsi yang menjadi syarat. Adakah ia hanya perlu untuk dilihat? Atau sebenarnya ia perlu segera diubat? Sudah tiba masanya untuk kita meletakkan satu matlamat. Kita hidup bermuafakat dalam kepelbagaian budaya masyarakat. Yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Semoga kesedaran kita hari ini dapat memberikan ruang dan peluang kepada anak-anak kita untuk menari, menyanyi dan hidup dalam keadaan harmoni. Tidak mengapa kita kehilangan isteri, tetapi jangan sesekali kita kehilangan tamadun yang kita sayangi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kebajikan moral petanda keruntuhan tamadun, Syamsul Saleh dari Universiti Putra Malaysia. Okay, tadi kamu dah tengok video industri, iaitu video berkenaan dengan kebejatan tamadun, iaitu masalah tamadun yang runtuh lah. Okey. Dari sini cikgu dah bagi kat kamu idea macam mana isi karangan ucapan tu ditulis. Okay, sekarang cikgu nak tanya dekat Google Document ni, apa maklum balas kamu setelah kamu melihat video rakaman ataupun video induksi tadi. Okay, sekarang dah banyak pelajar yang bagi maklum balas. Cikgu akan bagi maklum balas yang seterusnya. Bukan maklum balas, cikgu nak minta maklum balas seterusnya setelah awak tulis, awak tonton video induksi tadi. Okay. Kita tengok yang seterusnya mungkin. Okay. Cikgu nak cuba dan maklum balas yang seterusnya cikgu nak tanya. Yang D. Okay. Cikgu nak tanya definisi apa yang digunakan dalam pengenalan. Okay, tadi ada pengenalan definisi dalam video induksi. Ada pengenalan definisi. Jadi apakah yang definisi yang diberikan oleh pemidato? Kalau awak dengar betul-betul mesti awak tahu definisi apa yang diberi oleh pemidato. Jadi awak tulis nama awak, lepas tu kamu tulis definisi apa yang diberikan. Definisi apa yang diberikan oleh pemidato tadi. Okey. Siapa yang tulis definisi apa yang diberikan oleh pemidato tadi. Ada kawan kamu yang tulis nama banyak, dia nak tanda right saja, insya-Allah. Okey. Sekarang cikgu nak minta kamu respon kepada yang D pula. Okey. Okey, tengok sekarang ni ada yang dah merespon atau memberi maklum balas apakah definisi yang diberikan oleh pemidato. Okey, Nur Hanisah Abdullah dia bagi definisi yang diberi oleh pemidato tadi ialah
definisi tamadun. Okey, seterusnya yang bahagian E. Hari ni kita akan buat sambungan. Semalam kita buat pengenalan ucapan. Hari ni kita akan buat sambungan isi karangan ucapan sahaja. Cikgu highlight bagi kamu nampak jelas. Okey, yang bertajuk sama dengan tajuk semalam iaitu usaha menangani COVID-19 di Malaysia. Adakah kamu masih ingat karangan ucapan? Okey, sekejap lagi cikgu akan kongsi semula format karangan ucapan. Okey, berikut merupakan format karangan ucapan. Pertama kita ada pendahuluan yang mempunyai kata alu-aluan. Cikgu dah jelaskan semalam dan awak pun dah selesai. Ada seorang pelajar dah hantar. Cikgu harap sebelum 6 petang nanti akan ada pelajar yang akan hantar. Seterusnya ada kata penghadapan. Masuklah isi. Lepas tu isi seterusnya diikuti kata penghadapan lagi. Isi seterusnya dan seterusnya. Setiap isi ada kata penghadapan seperti yang berbahagia. Hadirin hadirat sekalian, contoh. Okay, seperti yang kita tengok video pemidatu tadi. Okay, yang terakhir kita ada penutup. Kat penutup kita suka juga nak tambah pantun. Dekat isi tadi pun kita suka tambah pantun juga. Okay. Sekarang kita akan tengok isi karangan ucapan mengenai usaha menangani COVID-19. Okay. Kita akan tengok sama-sama. Contoh cikgu bagi kat sini. Isi karangan ucapan usaha menangani wabak COVID-19 ataupun 19 di Malaysia. Besar Malaysia. Okay, kita dah tengok video yang semalam adalah video mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia ataupun rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia untuk menangani COVID-19 pada PKP 1.0 sebelum ni. Kita tengok yang pertama, video tu mengenai pertama usaha oleh bahagian makmal untuk mengesan virus melalui ujian darah. Okey, yang ni isi pertama. Okey, isi kedua kita tengok usaha doktor atau kaki tangan hospital menangani pesakit yang dijangkiti virus. Awak tengok apa antara usahanya. Contoh cikgu bagi tambahan untuk kamu contoh. Apa? Kaki tangan memakai pakaian khas. PPU tu kan. Lagi membenarkan ataupun menghubungi waris pesakit melalui panggilan video untuk melaporkan keadaan pesakit. Okey. Cikgu bagi dua kat sini. Cikgu nak minta yang ketiga, minta murid buat sendiri berdasarkan video berapa hari? Video semalam. Hari apa semalam? Hari Rabu.
hari Rabu semalam. Okey. Cikgu nak isi keempat pun murid buat sendiri berdasarkan video semalam Rabu. Okey. Sekarang ni cikgu akan tunjuk dekat kamu macam mana kita nak tulis isi karangan untuk apa? Untuk dua isi sahaja dulu. Isi karangan apa? Isi karangan ucapan. Contoh. Okey, contoh. Ingat nak masuk isi, kita mulakan dengan pertama apa? Hadirin dan hadirat sekalian. Apa hadirin dan hadirat sekalian ni? Ialah apa? Kata penghadapan. Kita boleh mula hadirin dan hadirat sekalian, turun ke bawah. Okay. Banyak usaha telah kita perjuangkan untuk ataupun bagi untuk menangani wabak COVID-19. Okey, awak sedia maklum dah COVID-19 apa bila awak dah jelaskan dekat mana? Dekat pengenalan semalam. Itu pengenalan yang berjenis definisi. Okey, antaranya, kita ambil isi pertama, antaranya usaha oleh bahagian makmal untuk membuat ujian darah untuk memastikan pesakit, yang mana satu pesakit yang dijangkiti wabak virus COVID-19 ini. Okey, kita sambung, kita titik dulu, kita letak antaranya usaha oleh bahagian makmal untuk mengesan virus melalui ujian darah. Okey, apabila dan ujian darah dilaksanakan, Kementerian Kesihatan dapat membendung penularan. Penularan maksudnya virus itu tersebar. Penularan virus dengan mengkuarantinkan, dengan adakan sesi kuarantin kepada pesakit yang dijangkiti untuk mengelak wabak tersebar di negara kita, Malaysia. Okey, semak semula. Okey, banyak usaha telah kita perjuangkan untuk menangani wabak COVID-19. Antaranya usaha oleh bahagian makmal untuk mengesan virus melalui ujian darah. Titik. Jangan panjang-panjang ayat. Apabila ujian darah dilaksanakan, Kementerian Kesihatan huruf besar kerana dia ialah kata nama khas. Okey, Kementerian Kesihatan dapat membendung penularan virus dengan adakan sesi kuarantin kepada pesakit yang dijangkiti untuk mengelak wabak terus tersebar di negara kita, Malaysia. Tu nampak jelas, tu ialah usaha. Usaha ini sangat penting bagi meneruskan kelangsungan kehidupan di negara kita, Malaysia. Okey, kenapa kita buat ayat macam tu? Sebab bila virus tersebar luas akan mengakibatkan risiko kematian. Jadi bila kita buat tindakan seperti ini, kita akan meneruskan penghidupan rakyat Malaysia.
Itu maksudnya kelangsungan kehidupan. Sekarang kita bagi isi kedua. Isi kedua mulakan dengan kata penghadapan. Hadiri dan hadirat sekalian. Koma. Okay, masuk isi kedua. Isi kedua kita tadi apa? Usaha doktor atau katakanlah hospital menangani pesakit yang dijangkiti virus. Kita tengok usaha, kita tambah usaha doktor dan usaha, kita kata usaha gigih. Usaha gigih. Doktor dan kekitangan hospital atau Kementerian Kesihatan menangani COVID yang menangani pesakit yang dijangkiti lah. Dengan memakai banyak lapis PPU dia orang pakai. Okey, kita tengok, cikgu ambil isi ni kita letak. Okey. Kita kata usaha seterusnya ialah. Okey. Seterusnya ialah apa? Berkenaan dengan doktor kan tadi. Okey, cikgu paste kat sini. Ialah usaha seterusnya ialah kegigihan. Cikgu tukar. Dah usaha kita guna, kita tukarlah kegigihan. Kegigihan doktor, huruf kecil sebab tak ada nama. Doktor dan atau kekitangan hospital menangani pesakit yang dijangkiti virus. Contohnya mereka. Ini dalam bentuk point tadi kita boleh buat macam tu. Sekarang kita buat dalam bentuk ayat. Contohnya mereka iaitu kaki tangan hospital terpaksa. Dia bukan sengaja nak pakai tak. Dia terpaksa pakai untuk membantu kita semua. Terpaksa memakai pakaian khas yang sangat tebal dan sukar untuk bernafas dan mendapat udara. Susah sangat dia buat tu. Mereka juga menghubungi waris pesakit melalui panggilan video untuk melaporkan keadaan pesakit. Walaupun berita yang harus mereka sampaikan merupakan berita sedih, mereka tetap bertekad untuk menyampaikannya demi memberi berita mengenai keadaan pesakit kepada waris. Kenapa semua ini berlaku? Sebab walau apa pun keadaan pesakit, waris mesti mengetahui keadaan pesakit tersebut. Itu ialah satu kewajipan kepada seorang petugas. Okey. Sekarang ni cikgu dah bagi dua isi. Isi 3 dan 4 sila apa? Sila tulis sendiri. Okay. Tulis dekat mana? Mula-mula sekali tugasan. Cikgu jelaskan tugasan kamu. Tulis. Mula-mula kena salin lah. Tulisan kamu salin dalam buku karangan umum. Sambung kat mana? Sambung kat bawah pendahuluan semalam. Okey. Yang ni kamu boleh hantar dengan
mengambil gambar. Okey, mengambil gambar, hantar dengan mengambil gambar ke mengambil gambar dan hantar ke WhatsApp personal cikgu lah. Hantar dengan mengambil gambar, kemudian send ataupun hantar ke WhatsApp personal cikgu. Sebelum apa esok kamu tak ada kelas tingkatan 1 esok kamu tak ada kelas ya, Kak Cikgu nak minta hantar sebelum pukul 9 malam sebab 10 malam cikgu dah kena hantar laporan mengenai kerja kamu. Boleh? InsyaAllah setakat tu dulu kelas kita hari ni. Cikgu dah tunjuk dengan jelas bagaimana untuk kita tulis isi sarangan ucapan dan cikgu juga dah bagi cadangan isi. Isi seterusnya kamu boleh berpandukan isi 1 dengan 2 dan kamu tengok semula video mengenai usaha menangani COVID-19 video semalam. Okey kelas. Alhamdulillah cikgu ulang balik kita belajar hari ni isi karangan ucapan. Okey, melalui tulis isi ni kamu dapat menstruktur ataupun mengatur isi yang penting dan huraian yang penting dan contoh yang penting yang boleh kamu gunakan untuk kamu menyampaikan maklumat yang benar dan tepat. Selain untuk menulis, kamu boleh guna semua ini untuk kamu berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang sekeliling agar apa yang kamu sampaikan ialah sesuatu benda yang benar dan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih kerana kerana kamu sama-sama melaksanakan PDPR hari ini kita melalui Google bukan Google Classroom, Google Document yang merupakan perkara baru kepada kamu. Okay, melalui Google Document ni kamu boleh nampak kamu menulis dan cikgu pun boleh nampak kamu menulis. Okay, kan kita belajar dari rumah. Google Document ni dapat menjadi wakil kepada buku kita. Okay, sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.